Bab yang ke-20. Babun fiman yusna alaihi khairun au syarrun minal mauta. Ini bab berhubung dengan orang yang dipuji kebaikannya itu atau dicela kejahatannya itu. Yang ini bab orang mati yang dipuji dan dikeji. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa asnau alaihi khaira, ataupun murru bi janazatin fa asnau alaiha khaira. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik katanya, mereka lalu dekat dengan jenazah dan mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW menjawab pasti. Kemudian Nabi SAW kemudian mereka lalu dekat dengan jenazah yang lain, lalu mereka menyebut kejahatannya. Maka Nabi SAW menjawab pasti. Maka Umar Al-Khattab berkata, apakah yang pasti itu? Nabi SAW bersabda, orang ini kamu puji kebaikannya, maka pasti dia mendapat syurga, dan orang ini kamu menyebut kejahatannya, maka pasti neraka untuknya. Kamu semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi hadis ini berkenaan dengan orang yang meninggal dunia. Nabi SAW kata kepadanya itu, bila mana orang puji kebaikan dia, Nabi SAW kata pasti syurga. Pasti syurga. Kemudian hak jahat tu Nabi kata, orang sebut berkenaan dengan dia tu kejahatan, maka Nabi SAW kata pasti pasti dia neraka. Kemudian Nabi kata kamu semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maknanya di sini hadis ini nak memberitahu kepada kita bahawa bila mana seseorang itu dipersaksikan sebagai orang baik, maka pasti dia masuk syurga. Bila mana seseorang itu disaksikan oleh orang ramai bahawa dia ahli neraka, dia melakukan kejahatan, maka tidak dia pasti masuk dalam neraka. Maknanya benda baik yang dilakukan oleh kita ni pasti akan bawa kita pada syurga. Sebab itulah dalam hadis ada sebut inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bercakap benar tu ataupun sikap benar tu membawa seseorang kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu membawa seseorang kepada syurga. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Perkara yang dusta tu membawa kepada kejahatan-kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perkara-perkara kejahatan itu membawa kepada neraka. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu sebagai satu sipil lah. Sebagai kaedah. Sebagai kaedah. Maknanya kita buat baik, biarlah dipersaksikan oleh orang lain sebagai baik kita ni. Perjalanan hidup kita ni, sehari-hari, biarlah kita buat benda baik dan diketahui. Tidaklah hadis ni bermaksud supaya kita ni buat benda kerana orang, tidak. Mana kebaikan kita tu hendaklah diakui. Orang tahu kita ni buat baik. Contoh ke apa? Kita hari-hari pergi masjid, orang nampak. Mana orang nampak perbuatan baik kita tu, orang tahu. Jadi kalau kita semaya rumah, orang tak tahu. Jadi maksud di situ, benda baik yang perlu diketahui.
Contohnya benda-benda yang menjadi syiar. Kita bayar zakat, kita mari semaya Jumaat, kita pergi buat haji. Benda ni tak boleh susu. Jadi, benda-benda lagu ni dapat dilihat oleh orang lain sebagai kebaikan yang kita buat, dan orang lain dapat memberitahu bahawa kita ni orang jujur. Kita tolong orang tu, kita tolong orang ni. Perbuatan kita tu diakui oleh orang lain, dipersaksikan orang lain. Sehingga kalau kita mati, orang boleh sebut kebaikan tu ada pada kita. Orang boleh puji, kita ni baik. Setara tu, no. Setara tu, no. Maknanya, biar nampak benda-benda baik pada tubuh badan kita ni. Ada bekas. Ni masjid orang kita ada bagi sumbangan ni. Sekolah orang kita bagi derma ni. Orang miskin orang kita tolong. Tak. Jadi biar nampak kebaikan-kebaikan tu sehingga orang dapat saksikan. Jadi kalau kita ni tak pernah buat baik, jadi orang nak mengakui kita baik macam mana? Begitu juga. Kalau kita buat benda jahat, kejahatan kita tu nyata, sehingga orang boleh kata kita ni jahat. Maka jolalah. Sebab sipir dia buat jahat, kena cuci dalam neraka. Itu sipir dia. Bukan kita nak kata dia tu ahli neraka, tidak. Maknanya, orang yang baik, pasti dia masuk syurga. Orang yang buat jahat, sipir dia masuk neraka. Jadi kita tidaklah nak hukum dia tu ahli neraka, tidak. Tapi dari segi perbuatan dia tu membawa kepada neraka. Perbuatan. Jadi hukum tu, hukum atas perbuatan, tidak atas individu. Jadi nak pada kita di sini, janganlah kita buat jahat sehingga orang nampak kejahatan kita. Ni, orang sebut lalu ni, naik lalu nama. Tak. Jadi tak sesuai lagu tu. Kita jadi sebab kepada kejahatan kita buat tu, orang tahu, orang nampak. Tak boleh. Jadi Nabi kata, kamu semua ni adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maknanya kamu ni memperakui orang ni sebagai baik. Kamu ni memperakui orang ni sebagai jahat. Dan hak ni setengah ulama kata pengakuan baik, pengakuan buruk ni dia khusus untuk sahabat. Orang lain tak layak. Sebab sahabat ni dia hidup dengan Nabi, penuh dengan ajaran-ajaran Nabi. Mereka lihat, mereka berada dalam suasana turun wahyu, ditarbiat oleh Nabi. Maka hati mereka itu penuh dengan ilmu dan hikmah. Mereka sentiasa bercakap benar. Jadi, persaksian mereka itu diakui. Tetapi ada pendapat yang lain kata tidak. Ini untuk semua orang. Untuk semua mana-mana orang beriman yang jujur, yang benar, yang bertakwa, maka persaksian itu layak di hadapan Allah SWT. Berdasarkan kepada hadis dalam Bukhari, al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ard. Orang beriman ni adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Maknanya tak khusus dengan sahabat, mana-mana orang beriman. Syarat dia seorang yang benar, orang baik, orang berjuru. Dalam hadis Nasa'i ada juga disebutkan al-malaikatu syuhada'ullahi fis samawat. Al-malaikatu syuhada'ullahu fis sama'i wa antum syuhada'ullahi fil ard. Dan kamu pula adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Inna ba'dakum ala ba'din la syahid. Sama-sama kamu ni menjadi saksi. Sama-sama kamu ni menjadi saksi atas orang lain. Mana buat baik kita tu, kita buat baik, kita akan dipersaksikan oleh saudara kita. Saudara kita buat baik, dipersaksikan oleh kita. Sebab itulah dia penting. Pakak-pakak buat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam buat benda baik. Dan kenapa? Kerana perbuatan saling, di mana saling tolong-menolong dalam buat baik, maka saling menjadi saksi. Saling menjadi saksi. Jadi di sini hendaknya kepada kita, bila kita mati tu dalam keadaan macam mana? Orang akui kita orang baik. Dia orang yang nak memperakui ni, dia kena jujur lah. Orang ni berjujur. Bukan semata-mata bila dikatakan kepada kita, apa kata kamu tentang mayat ni? Baik. Apa kata kamu tentang baik? Baik, baik berlaku.
Padahal orang ni, kepala pengak. Orang awak kacau, awak kubel. Tiba-tiba kita kata baik. Lepas tu lagu mana? Dia sudah lah. Sebab itulah. Kena beringat juga. Kadang-kadang setengah tu, dia faham mayat-mayat, dia kata, apakah betul kamu tentang mayat ni? Juru belakang. Kalau betul juru, tak apa. Kalau tak juru, kita kata juru. Kita ni, syuhada ni, saksi. Saksi pula, saksi Allah. Maknanya, kalau kita tahu orang tu baik, kita kata dia baik, tak apa. Sebab kita memberitahu mengikut ilmu kita. Tapi orang tu memang tak molek. Orang tak berjuru. Tiba-tiba, bila Tok Imam kata, apa kata kamu tentang mayat ni, pakai kata baik belaka, tak kena tu. Tak kena dengan keadaan sebenar. Jadi kita ni berdusta lah. Pas mayat-mayat berdusta. Sebab itulah, baik tak sah. Baik tak sah. Cuma kalau mana? Kita kata sama kita, guru kita ni orang berjuru. Agak-agak Allah Ta'ala terima amal dia. Allah Ta'ala ampun dia. Kita kata sama kita lah. Lepas tu kalau dia orang tak berjuru, dia sudah lah. Tak payah. Takut ni dah, takut kita salah kata, dia orang jahat ni. Jadi Nabi kata wajabat. Masuk neraka. Jadi kita nak ke guru kita ni masuk neraka? Tak silap. Sebab itulah kalau ada benda jahat dia tu, jangan disebut. Lepas dia mati. Kalau kita nak sebut pada masa dia hidup, kita sebut belakang dia, jadi ngupak. Jadi kita kena sebut depan dia lah. Sebagai apa? Nahi mungkar, cegah. Dan mobol lah awak lagu ni. Tak kena ni. Itu maknanya kita cegah kemungkaran dia. Tapi, kalau kita kata kejahatan, sebut kejahatan dia lepas daripada dia mati, maka itu boleh menyebabkan dia tu masuk neraka. Sebab apa? Sebab kita ni macam tak perhati lagi dengan dia. Lepas daripada dia mati. Sebab itulah. Alik orang mati tu, alik kita ni sebelum mati, janganlah ada kejahatan-kejahatan, dia boleh orang sebut. Sebab itulah. Maksiat secara terbuka ni bahaya. Kena beringat. Maksiat secara terbuka. Sebab orang boleh jadi saksi. Orang boleh. Kalau atas dunia, naik kes, orang boleh sebut di mahkamah. Kawan ni, ada ni. Saya nampak dia, wak gini. Jadi, dia tu boleh dituduh di mahkamah. Sebab ada orang saksi. Orang adil nampak. Orang berjuru nampak dia buat benda jahat. Jadi di mahkamah dunia pun, dia boleh diseret. Apatah lagi di mahkamah Allah Ta'ala. Lepas tu, hak kata ni pula orang berjuru. Kalau orang berjuru, berat. Kalau hak kata ni, orang tak berjuru, orang tak berjuru, lagu mana pula? Orang tak juru kata orang ni jahat. Kerana dia mengakui hak dia jugalah. Sama-sama jahat. Nak kira lagu mana? Sama-sama tak juru. Jadi dalam bab ni, kalau orang tu orang yang tak berjuru, kita duduk dia lah. Tak payah. Tak payah. Cuma kita berdoa kepada Allah SWT, supaya Allah SWT mengampunkan dia. Hak urusan batin dia tu, wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab perhitungan mereka tu terserah kepada Allah Ta'ala. Kita ni tahu benda-benda zahir, wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala lah dia menentukan perkara dalam hati dia tu. Mungkin dia buat jahat atas dunia tu ada sebab. Ada benda-benda yang mendesak. Dia jadi terdesak buat benda jahat tu. Sebab itulah kita kena bersangka baik. Kalau tentu dia buat jahat, jangan sampai kita sebut lepas daripada dia mati. Kita kena tegur sebelum dia mati lagi. Sebagai mencegah benda mungkar. Itu berkenaan dengan kita orang beriman ni menjadi saksi Allah. Saksi Allah. Saksi Allah maknanya bukan main-main. Jadi kalau orang mati tu kita kena ingat, kita kena sebut betul-betul. Betul-betul di hadapan Allah, di hadapan
Mana kita sebut dia tu kalau betul berjuruh, biar betul berjuruh. Kalau dia betul jahat, kita sebut juga jahat. Takut kita jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan tanya. Kamu boleh kata dia jahat lepas daripada dia mati. Sebelum dia mati tu, gapo peranai kamu? Kamu cuba baiki dia ke tidak? Kemudian bab berikut ni, babu ma ja'a fi mustarihin wa mustarahin minhu. Ini bab berkenaan dengan orang yang berehat dan orang lain berehat daripadanya. Hadis Abi Qatadah ibni Rabi'i al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarihu wal mustarahu minhu? Qala al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah wa 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibadu wal biladu wasyajaru wad dawabu. Riwayat daripada Qatadah, Nabi SAW dibawa kepadanya itu, maknanya di mana Nabi duduk, orang bawa melintah di hadapan Nabi seorang jenazah. Maka Nabi kata mustarih, dia ni dapat berehat ataupun orang lain berehat daripadanya. Jadi sahabat tanya, gapo orang lain dia berehat dan orang lain berehat kerananya itu? Maka Nabi SAW kata, ada dua keadaan orang ni. Al-abdul mu'min, hamba yang mu'min. Hamba yang mu'min ni macam mana? Dia dapat berehat daripada kepenatan dunia dan gangguan-gangguan dalam dunia, sehingga dia pergi kepada rahmat Allah. Dia masuk dalam kubur, berehat dalam rahmat Allah Ta'ala. Dan hamba yang jahat ni, hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain dapat berehat daripada kejahatan dia. Hamba-hamba Allah Ta'ala, negeri, pokok-pokok dan binatang-binatang dapat berehat daripada kejahatan dia. Mana Nabi SAW nak sebut kepada kita ni, keadaan orang tu, bila dia mati tu macam mana? Kalau dia mati dalam keadaan baik, berarti dia dapat berehat. Kalau dia mati dalam keadaan yang jahat, orang lain boleh lega dia mati. Mujur dia mati. Kalau dia hidup lagi, korban. Banyak kerosakan, kejahatan yang dia buat atas muka bumi. Jadi, orang lain suka dia mati. Kalau kita kata pemimpin-pemimpin Zionis lah ada. Pakat duduk belakang tu. Biar mati segera. Sebab apa? Sebab jahat semacam. Tak berhenti-henti. Palestin kalau lama kospek, pakat doa biar mati cepat. Sebab apa? Ada dia ni jahat. Banyak kerosakan yang dibuat. Lepas tu tak ada harapan kau dia Islam. Jadi kadang-kadang orang kafir ni pada satu tahap, tak ada guna dah kebenaran dinyatakan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia sampai satu tahap, khatamallahu ala qulubihim. Sebab dia ada ahli-ahli agama yang menasihati dia. Dia pun sendiri pandai baca kitab Taurat tu. Menyebut tentang perlu buat benda baik. Jangan buat benda jahat. Dia tahu tapi tak say dengar. Tu panggil Allah Ta'ala telah mati dah. Mati dah hati dia tu. Tak ada perasaan langsung nak balik kepada Islam. Usaha kau nak balik kepada Islam, nak hidup atas dasar kemanusiaan pun tak ada. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Kita ni kena berlaku adil kepada orang yang tidak Islam. Sebab apa? Atas dasar sama-sama manusia. Atas dasar insaniyah. Kalau atas dasar sama agama, lebih-lebih lagi lah kena buat baik. Ataupun sama-sama mendakwa ikut ajaran Nabi Ibrahim. Lebih-lebih lagi lah. Jadi Nabi SAW nak beritahu pada kita di sini bahawa orang mukmin ni dalam kehidupan dia, sepanjang hidup dia penat. Penat. Min nasabid dunia. Penat ni. Penat kerja cari nafkah. Penat
letih dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Pagi-pagi kena bangun dah. Bangun semaya tahajud lah, semaya witir lah, lepas tu mari masjid. Dah. Sudah main masjid tu legah-legah. Tak ada makan pagi pergi kerja dah. Lepas tu kelik pula. Lepas tu mari masjid pula. Dah, duduk kelas kuliah pula. Balik pukul 10 letih. Dah. Lagu tu. Perjuangan tu ada. Cari piti. Walaupun kata cari piti pun sebab tanggungjawab. Nak supaya kita dapat beri nafkah pada anak bini, dapat menyumbang untuk agama. Kalau tak ada piti, nak beri sama sia lagu mana untuk agama. Ada perjuangan nak memajukan masyarakat, nak memajukan umat. Kalau orang tu tak okey lagu mana pula penat. Dah, kita tengok orang tu orang ni. Mana hidup ni penuh dengan kepenatan, penuh dengan perjuangan, susah payah. Kalau kehidupan ni senang-senang, dah. Tu orang tak maju tu. Dah. Mana kalau dia tahu pagi-pagi, tiap-tiap pagi cari nasi lauk sedap. Mari kita makan nasi lauk mana? Nasi lauk ikan bekok. Dia orang Lundan, makan geting. Jauh. Dah. Hari ni geting esok bacok. Lusa pasir putih. Tak ada hijau tu. Padahal ada tu ada nasi lauk suhu. Tapi dia jadi budaya. Jadi hidup tu tak ada matlamat, tak ada perjuangan. Bukan tak boleh makan sedap dak, tapi benda tu jaga-jaga sebulan sekali boleh lah. Dak. Puas makan nasi lauk Lundan ni, lagi makan nasi lauk macam. Dak, tak apalah. Jaga-jaga. Tapi honaknya di sini kita kena faham bahawa hidup ni perjuangan. Penat, letih. Dan benda tu dikira sebagai pahala di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan simpan sebagai pahala untuk kita di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab kita ni memang tak boleh duduk dia. Tak boleh duduk dia. Orang yang tak ada agama pun penat juga. Orang yang tak ada agama, kerja saya malam juga. Tapi dia setakat kehidupan dunia lah. Kita ni penat untuk dunia dosa. Oleh kerana dunia ni jambatan akhirat. Kita matlamat jangka panjang. Kalau kita nego pun untuk cari rezeki halal. Untuk memajukan umat kata, untuk memberi sumbangan untuk agama. Maknanya luas cara kita mikir. Tidak kata semata-mata untuk kesenangan peribadi sahaja, tidak. Kemudian hamba yang jahat ni, makhluk-makhluk lain, manusia lain, negeri, pokok-pokok dan tumbuh binatang-binatang pun dapat berhak daripada dia. Maknanya bila dia mati, semua orang suka. Tak ada kejahatan dia. Sebab apa? Sebab kalau atas dunia ni dia buat zalim, dia buat benda muka. Kalau kita pergi tegah pula dia tu, dia pula timbuk kita. Kita sekat dia jangan buat jahat, kita pula kena. Jadi bila kawan ni mati, suka berlaku. Mana yang beratnya orang seperti lagu ni, siapa negeri pun, masuk negeri ni, contoh yang dibuat oleh Imam Nawawi, itu kalau orang tu buat maksiat, kalau pakak-pakak buat maksiat, Allah Ta'ala akan tahan hujan, jadi kemarau. Marah. Tak titik air setitih pun atas muka bumi ni. Sebab apa? Sebab kejahatan. Kejahatan dia buat tu. Sebab itulah dalam ayat Quran pun ada sebut, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nyata kerosakan di atas muka bumi ni dan juga di lautan sebab tangan manusia. Sumbat-sumbat lokal tu, pok kita juga duk gagal banjir, banjir Lundan, kubah kriat. Kampung kita berlaku dah. Ambo kubah kriat. Ni Lundan. Sumbat lokal. Sebab apa? Sebab kita saya kereta kita tu makan pun keluar. Tak ada supit siapa dalam kereta kita. Apa pentingnya kereta kita bersih. Tak ada lipah. Hak luar tu tak sekira lah.
makan go makan go ni, semua tu siapa? Tu luar. Kalau supik siapa kita nak kita hitung dia tu, kita tak atas bonek. Ya. Belebok ya tu. Kalau tak khabar, dah. Turun kereta nak pergi ambil tahu, tak ada dah. Cari pula, dah. Moga belah-belah nak pergi kerja. Jatuh belebok. Kalau khabar, biarlah. Dengan pempoh, dengan gapo, dah. Tu benar-benar tak molek. Benar-benar tak molek. Kesedaran CV tu kata, dapat kau benda belah tu. Mau benda belah tu lah. Kurang. Yalah. Tapi muka orang ni lagu tu lah, dia mementingkan diri sendiri. Dia siapa dah? Siapa? Dia saya buat kereta je sebab takut busuk. Kena dah lah. Seminggu tak buat. Dia tak ingat. Dia bubuh dah dalam bonek dia. Dah. Dia bubuh tu, lalu kot tu siapa tak ingat. Pakai duduk 3 hari dalam kereta dia. Dia pun tak lewat lagu tu. Jadi kena tak lewat lah orang kita ingat. Dia sebenarnya sikap kita. Kita mementingkan diri sendiri kau tidak. Jadi kita ni kena fikirlah kalau benda tu, kalau kita kata kita ikat atas bonet kita tu, kita buh. Panggil apa? Carrier. Dah. Kita ikat. Memang tak jatuh. Tak apa. Dah. Di apa, di bonet kita, kereta kita tu kita cadar dah ikat. Tak apa. Maknanya gapo langkah-langkah kita. Kita tak suruh busuk kereta kita. Dah. Ikhtiarlah. Mana jangan kita kata ambil mudah tetap siapa ni. Dia kalau kata anak kita ada anak ni orang. Orang ni beli aiskrim, orang ni beli roti dah. Masing-masing tahu luar. Didik ibu bapa tu. Jadi 5 dah siapa? Orang ni kalau hak tu pula 10 buah kereta padan dah. Maknanya kita ni panggil kesedaran CV. Payah. Kalau tengok patah, tak boleh patah comel sikit. Ada lalu air hok tak habis. Go ni penuh siapa. Kalau kita tengok, alah ni boleh nak tengoklah. Tak. Bila hujan berhenti kat ombak tak kuat, mana kita boleh tengok. Sirik tepi patah. Tepi patah tu. Kalau nak kira bandara masa ni lah nak cari piti. Sampai tu. Tak. Tanya orang itu tu tunggu selalu. Tunggu lalu kita tengok. Kerja lebih sikit kak. Dah. Tengok orang buat siapa tu. Pergi selalu. 500. Dah. 500 orang. Kalau boleh 10 orang. Banyak dah gitu. Kasih tu. Hak tu sepatutnya. Dia kena dispeling lah. Sebab orang ni dia tak ada kesedaran. Orang panggil tak ada wazi'. Tak takut ni. Jadi dia kena takut dulu. Baru itu. Jadi dia punya apa tu, dia punya sikap tu lah. Jadi disebabkan tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab ni lah. Habis punah. Punah sungai, punah jalan raya, punah lokal. Begitu juga pokok ni. Tebal pokok pasir. Dia memetik kekayaan diri dia. Dah, mati dia ni orang suka. Pokok pun suka. Binatang pun suka juga. Sebab apa? Sebab kalau binatang dia tu, dia timbuk, dia piak. Dia menyeksa binatang dia. Jadi sebab itulah Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa di sini, beringat kalau kita mati ni. Kita mati ni kena beringat. Sebab 2 keadaan. Kita hidup dalam perjuangan, kita boleh berehat dengan mati kita. Tetapi kalau kita hidup dengan kejahatan, semua orang suka dengan kematian kita.
Itu peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita di sini. Jadi hadis ni nak memberitahu bahawa manusia ni ada dua. Mukmin dan penjahat. Kalau orang mukmin ada sifat jahat ni, maknanya mukmin dia bukan benar-benar mukmin. Tak sempurna. Islam, orang kata Islam IC ya. Islam pada ngucap. Tetapi penghayatan Islam itu tak ada. Sebab honanya al-mu'minul kamil. Orang mukmin yang menyempurnakan tuntutan iman. Sebab kita ni kena ingat mukmin ni kalau kita kira mukmin cukup syarat ke apa? Hak beriman dengan rukun ni itulah. Lepas tu ada rukun Islam hak 5. Cukup syarat dah. Sebagai orang mukmin, orang Muslim. Tetapi hak kita panggil apakah yang dituntut oleh iman? Apakah yang dituntut oleh Islam? Mana benda hak berakal lagi. Hak kita belajar iman tu ada 73 cabang. Jadi 73 cabang itulah. Maknanya yang dikatakan sebagai tuntutan iman. Tuntutan iman lagu mana? Kalau kita beriman, mesti lagu ni. Kalau kita Islam, mesti ada lagu ni. Buat baik pada ibu bapa, buat baik pada jiran, tidak mengganggu jiran. Dah. Kita pagi-pagi pergi perah mutu. Panas je. Dah. Apa kita nak gerak dia mai subuh? Anak dia tak tidur. Dah, anak kecil dia. Jadi kita kena ambil kira banyak perkara. Jadi iman sekara, satu lagi tuntutan iman. Maknanya benda tu walaupun tidak menjadi rukun iman, benda tu walaupun tidak jadi rukun Islam, tapi kalau kata Islam mesti ada gon ni. Kalau kata mukmin mesti ada gon ni. Kalau kata Islam tak boleh ada gon ni, tak boleh ada gon ni. Tu maknanya benda hak berakal tu kena ambil kira. Seperti inilah. Maknanya kalau orang tu memang dari segi dia ngucap-ngucap Islam tapi dia tak jaga benda ni. Gangguan aja ni. Maknanya dia mati dalam keadaan ada lagi orang ni terganggu dengan kejahatan dia, maka dia tu orang suka. Orang suka dia mati. Jadi kita nak ke orang suka kita mati ni. Kemudian bab berikut ni berkenaan dengan semaya jenazah. Bab semaya jenazah. Itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Setakat itu saja apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang silap, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.